nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, pagi yang bertarikh 30 Sya'ban 1443 Hijriyah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipilih di kalangan banyak-banyak manusia untuk dikurniakan dengan kebaikan yang cukup banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita terpilih untuk memulakan kehidupan kita pada pagi ini dengan sesuatu yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita telah lepas daripada belenggu iblis, seperti mana disebut di dalam sepotong hadis Nabi yang panjang, iaitulah Nabi sebut bahawa sesungguhnya ketika manusia itu tidur, maka iblis akan menguncinya dengan 3 kunci. Maka iaitulah satu kunci itu akan terbuka apabila dia dapat bangun, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia berwuduk, kunci kedua akan terbuka, dan kemudian iaitulah dia melakukan ibadah sembahyang tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci ketiga pula akan terbuka. Maka Allah Ta'ala akan pelihara seluruh hari itu bagi kehidupannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di mana iaitulah kita dapat bangun tadi, dapat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat membersihkan diri, kemudian kita berwuduk, dan kemudian kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat sama-sama rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan kita dapat menyahut seruan Allah dan sifat utama orang yang beriman yang disebut oleh Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, iaitulah sifat utama orang-orang yang beriman. Dia boleh merenggangkan lambung-lambungnya daripada tempat tidurnya, dia bangun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia bermunajat pada Allah dalam keadaan dia begitu mengharapkan kasih sayang dan keredaan Allah, dan juga iaitulah dia sentiasa menjadi orang yang gerun dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian alhamdulillah, kita dapat berada pula dalam majlis ilmu, majlis yang boleh membuka diri kita ini dengan kepahaman demi kepahaman untuk menjadikan kita sebagai manusia yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini, pagi terakhir bulan Sya'ban. Malam ni kita akan mula masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan maghfirah daripada Allah. Pertemuan dengan Ramadan ini pertemuan yang cukup membahagiakan bagi saya. Ia bakti utama, doa kita benar-benar diterima dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa doanya yang kita duk dengar sepanjang Rajab dan Sya'ban yang lalu, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab, berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kita harap tapi ini semua ketentuan Allah pasal kita belum lagi berada pada bulan Ramadan, dan harap sungguh-sungguh kita dapat hidup sampai kita dapat bertemu pada bulan Ramadan. Sebab mana tahu duk tunggu-tunggu Ramadan, tahu petang ni pukul 7 Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Apabila sampai ajal kita, kita terimalah, nak buat macam mana, tak boleh tolak benda tu tuan-tuan. Tapi pengharapan kita yang paling utama, ya Allah, ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena ulama sebut hidup pada bulan Ramadan itu mendapat kemuliaan yang banyak daripada Allah, kemuliaan khusus yang Allah Ta'ala anugerah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umat yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut kemarin dalam tazkirah di satu masjid, untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah, Allah Ta'ala anugerah Ramadan ini kalau ikut kaedahnya hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eksklusifnya Ramadan itu untuk umat Muhammad. Pasal itu kalau kita rujuk di dalam satu kitab Mastikah Hadis juzuk yang ketiga, iaitulah kita akan jumpa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antaranya hadis Nabi itu sebut fadlu Ramadana ala sairi syuhur kafadli ummati ala sairil umam. Lebihnya yang disebut Ramadan itu mengatasi mana-mana bulan di atas muka bumi, sama seperti lebihnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada umat-umat yang lain di atas muka bumi Allah. Ambillah umat mana pun, umat Nabi Adam ke, umat Nabi Musa ke, umat Nabi Isa ke, umat mana pun tuan-tuan, kalau compare dengan umat Muhammad, maka umat Muhammad mendapat kemuliaan yang cukup hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada orang sebut kat saya, dia kata macam mana dengan golongan Bani Israel. Golongan Bani Israel ini umat Nabi yang banyak. Pasal apa? Pasal bila sebut Bani Israel, dia bermula dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sebab Bani Israel maknanya ialah anak cucu. Israel ialah gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maknanya kalau kita tengok Bani Israel ini, Nabi-Nabi dan Rasulnya cukup banyak sekali Allah Ta'ala kurniakan di kalangan mereka. Iaitulah bermula dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sambung Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada last sekali iaitulah Nabi Isa alaihi salam, iaitulah semuanya daripada keturunan Bani Israel. Pasal itu Tuhan sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati alaikum, iaitulah kenangkan segala nikmat yang kami anugerahkan dan beri kepada kamu,
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku melebihkan kamu, iaitulah daripada seluruh makhluk yang berada di alam ini. Itu Tuhan sebut, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Memanglah kalau kita nak sebut, memang mulia dan agung sungguh, iaitulah Bani Israel ini. Banyak kemuliaan kalau nak sebut satu persatu sampai peringkat, iaitulah Bani Israel ini the one and only satu umat yang pernah mengecapi Maidatul Jannah, Maidatus Sama, iaitulah hidangan daripada langit, hidangan syurga di atas muka bumi, iaitulah Al-Manna was-Salwa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pasal mereka diberi ujian, disesatkan oleh Allah di satu tempat padang teh. Begitu lama mereka tak ada makanan, di tengah gurun nak makan lagu mana tuan-tuan? Mereka bermunajat pada Allah, maka Tuhan turunkan manna wassalwa. Ini yang disebut sebagai maidatun minal jannah, hidangan daripada syurga. Mungkin umat lain ada seorang perseorangan yang dapat hidangan syurga ni, tapi dari segi umum, iaitulah tak ada siapa pernah dapat. Yang dapat hanyalah Bani Israel. Jadi apa hujah kita nak sebut, iaitulah umat Muhammad ini lebih daripada mana-mana umat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah disebut dan dibahaskan oleh ulama, iaitulah sesungguhnya nikmat yang Tuhan beri, kelebihan yang Tuhan beri kepada Bani Israel menyebabkan mereka lupa diri, menjadikan mereka merupakan antara golongan yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak daripada mereka akhirnya dengan nikmat Tuhan menjadikan mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala pilih Rasul di kalangan mereka, 300 orang lebih Rasul, iaitulah daripada kalangan Bani Israel. Tapi Imam Syihabuddin Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, mereka membunuh 100 lebih Rasul di kalangan mereka, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi tidak bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Banyak di kalangan mereka yang betul-betul guna nikmat di atas jalan yang diredai oleh Allah. Sebab itulah maknanya bila kita sebut bahawa hakikatnya bila kita sebut Ramadan, dia ada kaitan dengan umat Muhammad, dan dengan sebab itu Allah Ta'ala muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu bila disebut Ramadan ini khusus untuk umat Muhammad, tidak kepada umat lain, mungkin kita akan sebut, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, awak Ramadan dulu tak ada apa? Ada, Ramadan dulu pun ada. Pasal Ramadan ni macam biasalah, dia berpusing. Bulan itu dia pusing. Maka iaitulah siapa pun akan temu dengan Ramadan. Tetapi sesungguhnya kemuliaan dalam Ramadan itu Allah Ta'ala hanya beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak bagi kepada umat-umat lain. Pasal itu sayang sungguh kalau kemuliaan dalam Ramadan ini kita tak ambil berat di atas muka bumi Allah. Memang banyak juga kemuliaan itu dikaitkan dengan hukum yang sunat. Tetapi ulama kata apabila kita mensia-siakan ibadah walaupun sunat pada bulan Ramadan, seolah-olah kita menolak kemuliaan yang diberi oleh Allah khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak sebut satu persatu panjang cerita dia, tuan-tuan. Tapi kita simpulkan, iaitulah kemuliaan itu contoh
iaitulah berpuasa sebulan Ramadan. Allah Ta'ala tak bagi kepada umat dulu sembahyang tarawih sepanjang Ramadan. Allah Ta'ala tak bagi kepada umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat berjamaah, iaitulah maknanya ya Allah Ta'ala bagi hanya kepada umat Muhammad, tidak beri kepada umat-umat yang terdahulu di atas muka bumi Allah. Iaitulah lagi apa dia tuan-tuan, iaitulah zakat fitrah. Tuhan tak bagi kepada umat yang lain, Tuhan hanya beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patut bangga menjadi umat Muhammad, tambah-tambah kait dengan Ramadan pula, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bila teringat tentang kemuliaan umat Muhammad ni tuan-tuan, mungkin kadang-kala kita pernah sebut 1-2 daripada kemuliaan umat Muhammad. Cuma saya teringat balik kepada satu kisah yang berlaku. Bagaimana iaitulah satu hari Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengadu pada Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, iaitulah tahukah kamu umat kamu merupakan umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding mana-mana umat yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebut dengan kalimah syukur pada Allah. Sebab Nabi ni antara insan dan manusia yang paling tawaduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebut oleh ulama dalam bayangan, bagaimana disebut oleh ulama, tak ada makhluk yang paling tawaduk lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal iaitulah ini antara sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita pun pernah sebut selalu bagaimana iaitulah disebut oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam susunan rawinya, disebut sifat utama Nabi antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu sya'tah. Iaitulah kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat utamanya iaitulah syadidal haya. Satu, apa dia? Bersangatan malu. Apa maksud bersangatan malu? Nabi merupakan insan yang paling pandai menjaga maruah dan kehormatan diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu, orang yang nak lawan Nabi ni, dia tak ada hujah untuk nak cari kelemahan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nak buat isu tentang iaitulah peribadi Nabi, tak ada tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Kan kadang macam kita lah, musuh kita ni kadang iaitulah maknanya dia musuh kita. Bila dia musuh kita ni tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, dia benci kita dan kemudian dia nak cari pasal nak menjatuhkan karakter kita. Contohnya lagu itulah. Maka musuh ni dia akan guna satu taktik, iaitulah character assassination, dia panggil, iaitulah pemusnahan karakter. Bagi tokoh-tokoh manapun, macam kita kot ada musuh akan cari jalan untuk memusnahkan karakter kita. Lagu mana? Mereka akan guna kaedah apa? Mereka akan cari kelemahan-kelemahan kita. Dia akan buka, kalau macam hari ini dia panggil, dia akan viralkan sampai iaitulah maknanya kebaikan kita orang lupa, kesalahan kita yang sedikit itu diperbesarkan di atas muka bumi Allah. Awak di zaman Nabi orang tak boleh buat lagu tu. Memang macam itulah juga musuh Nabi cukup banyak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kaedah character assassination pada Nabi. Pasal apa?
Pasal Nabi ni tak ada kelemahan, Nabi tak ada kekurangan pada dia, dan Nabi ni iaitulah dia jaga sungguh maruah dan juga harta, harga diri dia tuan-tuan, sampai kira memang kalau musuh nombor wahid pun bila ditanya tentang peribadi Nabi, mereka akan sebut ahsanhu, iaitulah dia merupakan manusia yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ulama sebut kita pun kalau nak bagi orang tak boleh guna karakter assassination untuk kita, pastikan jaga maruah, jaga harga diri sungguh-sungguh. Macam iaitulah disebut oleh Sayyidina Umar, hendaklah kita jauh tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan yang boleh menjadikan kita ditohmah di atas muka bumi Allah. Macam ada orang kata, saya tak buat pun, saya tak itu pun, saya tak ini pun, tapi itulah orang yang nak fitnah kita. Memang orang fitnah kita, tapi bila kita berada pada tempat tu, kita tak berjaga-jaga, orang yang fitnah kita tadi berdosa, tapi kita juga berdosa sebab menyebabkan dan membuka ruang untuk orang boleh fitnah kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Lainlah kalau setengah-setengah tu dia memang tak letak diri dia di tohmah pun, tapi orang tetap tohmah, fitnah tetap timbul. Yang tu lain ceritalah. Macam kita kata musuh ni kadang dia cari jalan sungguh. Kita ambil sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedahnya. Dan lagi sifat utama Nabi apa dia? Tawadhu, sentiasa merendah diri. Padahal kalau Nabi nak lawan tawadhu, takabur, boleh dah, lebih daripada boleh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi ni dari segi makhluk, dialah yang bersifat paling sempurna daripada sebarang makhluk yang wujud di iaitulah pada hari ini, tuan-tuan, dulu dan sebagainya. Tapi Nabi paling tawadhu, Nabi merendah diri, bukti merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya iaitulah pernah disebut satu riwayat bagaimana iaitulah bahawa sesungguhnya disebut tentang iaitulah gelaran-gelaran utama Rasul Ulul Azmi. Bila ditanya pada Nabi Allah Nuh alaihi salam, man anta, siapakah engkau? Nabi Nuh sebut, ana najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Pasal apa dia jawab macam tu? Itu gelaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah. Sebab itu tanda kemuliaan Nabi Allah Nuh, iaitulah dapat gelaran najiyullah, orang yang diselamatkan dan diberi kejayaan oleh Allah. Kemudian tanya semua Rasul Ulul Azmi, tanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata ana khalilullah. Tanya Nabi Allah Musa, ana khalilullah. Tanya Nabi Allah Isa alaihi salam, ana ruhullah. Tapi bila tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab apa? Nabi boleh jawab macam hak Rasul-Rasul hak jawab tu. Ana habibullah, pangkat yang paling tinggi, gelaran yang paling tinggi diberi oleh Allah, mengatasi semua gelaran Habibullah, Khalilullah lepas tu Ruhullah, Najiyullah, Kalimullah. Jadi ni itu persoalannya. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, iaitulah aku anak seorang perempuan yang makan daging kering. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu merendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat peribadi Nabi. Pasal itu Tuhan angkat kedudukan Nabi semulia-mulia mengatasi semua makhluk. Sebab disebut satu kaedah, iaitulah man tawadda'a taraffa'a wa man takabbara tawadda'a. Sesiapa yang merendah diri, Tuhan akan angkat derajat dan kedudukan dia. Sesiapa yang sombong,
Allah Ta'ala akan penjatuh dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita balik pada kisah Jibril tadi. Baik itu Jibril tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tahukah kamu umat kamu dimuliakan oleh Allah? Ya, kata Nabi merendah diri. Nabi sebut, ya aku tahu. Dalam keadaan orang panggil apa, Nabi taklah nak sebut, memang umat aku memang umat yang paling mulia. Pasal apa? Pasal aku pun paling mulia. Nabi tak sebut macam tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi Nabi tanya, aku tahu. Dan kemudian kata Jibril alaihi salatu wassalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah bentuk kemuliaan yang Tuhan beri kepada umat kamu? Nabi kata apa? Wallahu alam. Maksudnya iaitulah Nabi merendah diri sekali lagi. Nabi kata iaitulah hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Nabi nak suruh Jibril sebut apa dia kemuliaan, bentuk kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril sebut satu persatu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buka beberapa buah kitab disebut oleh Jibril, antaranya tuan-tuan, kalau nak sebut panjang cerita dia, tapi iaitulah satu, Jibril kata umat kamu dimuliakan oleh Allah dengan Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat kamulah yang akan menjadi umat yang pertama sekali yang akan dihisab dan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat kamu umat yang pertama sekali yang akan dihisab dan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kata, tang mana kemuliaan dia? Kemuliaan dia ialah yang pertama tu lah. Pasal kalau ikut betul-betul aturan dia, kalau ikut queue lah, ikut kronologi, ikut umat mana dulu, umat tu yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muhammad duk senarai tang mana, tuan-tuan? Senarai lah sekali. Pasal umat Muhammad ialah umat yang paling akhir, berbanding dengan umat-umat lain. Kalau nak kira, tuan-tuan, patutnya kalau ikut queue, ikut aturan, ikut beratur, maknanya umat pertama yang akan dibicarakan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Ta'ala, iaitulah umat Nabi Adam, kemudian umat Nabi Idris, kemudian umat Nabi Nuh, kemudian umat. Jawab dia, kira bila semua umat tadi, iaitulah sudah dibicarakan oleh Allah di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, barulah sampai giliran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir. Ada orang sebut kat saya, dia kata, apa yang lebihnya umat Muhammad ini diberi mula hisab oleh Allah, biar duk lah pun tak apa. Jangan kata, tuan-tuan, sebab kalau kita bahas dalam perbicaraan kitab-kitab yang muktabar tentang akhir zaman ataupun tentang hari akhirat, kita akan tengok bagaimana iaitulah salah satu daripada tersiksanya umat di akhirat besoknya, tuan-tuan, iaitulah penantian yang begitu lama. Perjalanan pi padang mahsyar, duduk padang mahsyar pun lama, bukan main, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sampai lama tak lama ni, tuan-tuan, punya tunggu, iaitulah dia ada satu masa sebelum daripada dibicarakan, duduk di padang mahsyar tu dulu ni, iaitulah sampai beratus-ratus tahun, kata ulama. Sampai iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi, iaitulah banyak manusia tidak tahan, minta supaya, iaitulah maknanya Allah Ta'ala bahawa hakikat terus bercara pun tak apalah.
Tak payah duk tunggu-tunggu lama di padang mahsyar ni, bercara terus. Itu persoalan dia. Tapi iaitulah mereka mau, iaitulah siapa yang pergi mengadu pada Tuhan tadi, biarlah orang yang disebut orang yang dekat dengan Tuhan. Pasal itu disebut itulah permintaan syafaat yang pertama di akhirat besok, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bakat bawa rombongan pergi jumpa nabi-nabi dan rasul hak hebat-hebatlah, pergi jumpa Nabi Adam alaihi salam. Tolonglah syafaatkan kami, rekomen kami pada Tuhan. Tak sahlah duk biar lama di padang mahsyar ni, bercara terus lah. Lepas tu ada sampai sebut dalam satu kitab, dia sebut Ya Waqid wal Jawhar Syawhab Sya'rani. Ada di kalangan manusia yang menyebut tak apalah, biar tahu dah masuk neraka ke masuk syurga, boleh tahu boleh masuk pun tak apa dah, duduk tunggu sikit punya lama ni. Tolong syafaat saat. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Hampa-hampa, aku, nafsi, aku tak boleh bagi syafaat pada hari ini kepada kamu semua. Pasal apa? Pasal aku pun ada salah pada Tuhan. Pikat Nabi Nuh jawab lagu tu. Pikat Nabi Ibrahim pun jawab lagu tu. Pi kepada Nabi Isa pun jawab lagu tu. Lah sekali pi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata apa? Ana syafi', akulah yang boleh bagi syafaat. Apa? Maka rekomen Nabi tadi, maka dimulakan perbicaraan, baru mula bicara. Lepas tu nak atuk satu-satu pula bercara pula, bukan macam mahkamah dunia. Allah Ta'ala seadil-adilnya, macam kalau dari segi pendapatan duit ringgit, Tuhan akan nilai daripada seduit pendapatan lagu mana, habis kepada urusan mana dan sebagainya. Setiap orang dari umat berapa, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa lama nak tunggu, tuan-tuan? Ada orang kata tunggu pun lama, tak apa, boleh cakap lah, tuan-tuan. Tak usah kata di padang mahsyar. Kita pergi bank pun tunggu lama pun, Allah tak tahu nak apa. Tambah nak pergi ambil BKM, Bantuan Keluarga Malaysia ni, contoh lah. Dia baru keluar, orang habaq kata keluar dah, pergi ambil. Dia pula tak ada akaun bank apa, pergi bank lah, pergi tunggu nak beratur tu. Bukan gaduh beratur lah ni, ambil nombor saja, contoh. Ambil nombor, tuan-tuan, ambil nombor, lepas tu tunggu giliran dia sampai. Tengok berapa dia ambil nombor 97. Kena tunggu sampai 90. Lah berapa? Lah baru 62. Contohlah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Duduk tunggu. Apa perasaan kita tunggu? Lepas seorang, lepas seorang. Allah tak tahu nak abang, lemah perut ni tak tahu nak abang, tuan-tuan. Bila nak sampai 97? Lama-lama menyebai, balik isat dulu, lagi mai kod-kod dekat-dekat, dia habaq 98, dia habaq 96, terus nombor kita. Balik dulu, mai pula, mai tengok, Allah 99, kena ambil nombor lain, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tak tahu nak abang. Sebab itu betul pepatah Melayu kata, penantian itu satu penyiksaan, siksa, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apatah lagi di akhirat besok nak tunggu giliran sampai kepada kita. Tapi alhamdulillah, pasal apa? Pasal kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan percepatkan perbicaraan kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Penantian tu satu penyiksaan, tambah kita duk pergi tengok pula apa yang berlaku ke orang, Allah tak tahu nak abang. Saya teringat pengalaman masa antara pengalaman masuk pidato peringkat kebangsaan jugalah dulu ni. Satu proses pidato antara kelab-kelab setia peringkat kebangsaan. Iaitulah di sekolah menengah King George V di Seremban, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satu mewakili Pulau Pinang.
Teringat pengalaman. Dia kadang bila kita masuk pidato, dia pun akan orang panggil apa? Pilih dululah, buat undian, nombor berapa. Ada setengah orang, ada kawan-kawan nak masuk tu, dia kata, aku kalau boleh biar dapat nombor live, tak apa, senang. Biar kita bagi semua orang selesai, aku live sekali. Tapi saya kalau boleh, saya mau nombor 1. Mula-mula sekali, tuan-tuan. Lepas tu dia pun tanya, siapa hang nak nombor 1? Dia biar selesai hak kita senang. Lepas tu kita tengok orang ya. Kalau kita duduk tunggu hak live, tengok seorang, dia main sekali lagi, dia punya orang pagi-pagi tengok pula nombor 2 bagus, nombor 3 bagus. Kita berasa down. Kita mula berasa down. Dia bila berasa down tadi, tuan-tuan, dia jadi masalah. Tu yang biar apa pun kita dululah. Sebab itu pasal penantian itu satu penyiksaan, tuan-tuan. Tu yang Piramli kata, bala aku dah lepas, bala hang lah pula. Lagu tu lah, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kemuliaan Tuhan bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut lagi kemuliaan umat Muhammad yang disebut oleh Jibril, yang saya mungkin rasa pernah sebut kepada tuan-tuan, tapi tak apalah, ulang bilah sebagai satu kaedah untuk memberi satu orang panggil pengetahuan kepada kita. Disebut terang oleh Jibril, engkau tahukah wahai Muhammad, Allah Ta'ala muliakan umat Muhammad, umat kamu, iaitulah dengan dipendekkan umur mereka. Tuhan bagi umur umat Muhammad ni pendek. Pendek tu contoh lagu mana? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in au kama qal. Sesungguhnya iaitulah umur umatku di antara 60 70, itu standard. Kalau nak jumpa lebih daripada tu bukan tak ada langsung, ada. 80 pun ada, 90 pun ada, 100 pun ada, tapi takat tu lah, tu pun tak ramai sangatlah. Kalau kita kata 90, iaitulah maknanya berapa orang 90? Tak berapa orang kita boleh kira lah, tuan-tuan. Lepas tu nak cari hak 90 yang sihat, kuat, sempurna lagi, dan disebut aku tak mati-mati lagi, mungkin seorang dua lah, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itu umat Muhammad. Banding pula dengan umat dulu. Umat dulu umur panjang, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, ada yang pi sampai dekat 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam lagi 5 tahun cukup 1000 tahun, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 200 tahun. Tapi banding umur Muhammad, umat Muhammad pendek sungguh, tuan-tuan. Mungkin kita tertanya-tanya, tang mana kemuliaan pendek umur tu, tuan-tuan? Patutnya panjang umur lah baru mulia. Pasal kita pun salah satu doa kita, tanyalah siapa pun, kalau salah dia boleh minta, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah panjangkanlah umur aku. Guru saya sebut dulu, tuan-tuan, dia kata kalau dengar orang berdoa lagu tu, ya Allah panjangkanlah umur aku, kita tanyalah dia nak panjang sampai berapa. Nak sampai berapa yang nak panjang sangat tu, nak sampai berapa? Cuba abang tak? Mau tanya lagu tu, tuan-tuan, nak sampai berapa? Sebab itu minta panjang umur, iaitulah kaitkan lagi apa dia? Ya Allah panjangkanlah umur aku dalam ibadat, dalam kebajikan, dan dalam sentiasa mentaati engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, baru betul. Sebab kalau panjang umur saja, ingat panjang umur ni Tuhan bagi ada kepada orang yang baik. Bukan tak ada sejarah Tuhan bagi kepada orang yang baik. Nabi Allah Nuh alaihi salam ada panjang umur yang Tuhan bagi kepada orang jahat. Banyak. Macam Firaun pun beratus tahun umur dia, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, itu persoalan dia untuk kita ambil i'tibar. Habis apa kemuliaan pendek umur yang Tuhan bagi kepada umat Muhammad? Supaya apa, kata Jibril? Supaya sedikit kesalahan mereka yang ditulis oleh malaikat
untuk didakwa di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia jahat pun takat umur 60 lah, 60 mati jahat takat umur 60 kalau dikira daripada dia balik 15 sampai 60. Kalau dia jahat lah, kalau dia jahat umur 15 tak berhenti jahat sampai mati jahat, maknanya berapa tahun? Daripada umur 15 sampai 60, dekat tu lah Tuhan tulis kejahatan dia. Cuba kalau umur 200 tahun jahat. Bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya, alasan utama sayangnya Allah pada umat Muhammad, iaitulah supaya umat Muhammad sedikit kesalahan mereka di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab sejarah manusia ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bila dia panjang umur, bila Tuhan bagi kesihatan kat dia, Tuhan bagi nikmat kat dia, dia akan jadi lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah kalau Tuhan bagi dia sempurna elok apa semua. Firaun Tuhan tak bagi sakit kat dia, Tuhan bagi duk sihat elok sempurna, leleh apa dia? Mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang amat tinggi. Sebab itu dengan pendek umur tadi kita mampu menjadi orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Pasal itu Tuhan disebabkan umat Muhammad ini pendek umurnya, Allah Ta'ala anugerah waktu-waktu yang tertentu supaya umat Muhammad ini juga mendapat kemuliaan, pahala dan kelebihan yang banyak. Contoh malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala bagi pasal apa? Pasal umat dulu dia panjang umur dia, maknanya kalau dia buat ibadat, dia jadi orang yang istiqamah dengan kebaikan, pahala banyak. Tapi umat Muhammad semalam saja kalau dia boleh hidupkan dengan ibadah dan taat Tuhan, terima ibadah dia, maka dia akan disebut sebagai, iaitulah pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kaedahnya. Baik, saya nak sebut satu lagi lah. Saya nak sebut satu lagi kemuliaan umat Muhammad. Sebab sebut panjang banyak, tapi cukup dekat tu lah. Pasal kita nak sebut satu lagi ya cukup lah. Nak cerita panjang lagi payah cerita pula. Saya kuliah subuh bersama sampai kuliah duha pula. Masya Allah. Tambah hari ni pula nak pakai roti canai live pagi-pagi ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, payah cerita. Sebab itu cukup dekat satu lagi sudah untuk kita ambil iktibar. Satu lagi kata Jibril, tahukah kamu umat kamu dimuliakan oleh Allah dengan apa? Iaitulah satu, Allah Ta'ala bagi kepada umat kamu menjadi umat-umat yang lemah. Lemah ni maksudnya kekuatan dia tak sama macam umat dulu. Satu. Lepas tu tubuh badan mereka kecil, lebih kecil daripada umat-umat dulu. Itu kalau kita tengok dalam beberapa buah huraian yang dibuat oleh ulama, umat dulu tu dia badan agam, badan besar dan sebagainya. Dia kuih pelan lama, kuih pelan ke metod, kuih pelan lama, kuih pelan ke metod, kuih pelan lama, kuih pelan ke metod. Mai umat Muhammad ni umat ke metod dah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu satu kemuliaan. Mungkin kita tertanya mulia tak mana? Yang kata mulia ni badan besar elok, lepas tu jadi kuat macam umat dulu, patutnya baru mulia. Ni ke metod, lepas tu lemah pula. Jadi kata Jibril alaihi salatu wassalam, umat kamu diberi lemah oleh Allah berbanding umat dulu supaya mereka tak sombong, supaya mereka tak bongkak. Sebab bila mereka sombong dan bongkak, itulah yang menyebabkan turun bala daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Satu. Lepas tu pasal apa Tuhan bagi umat kamu ni badan kecil berbanding dengan umat dulu? Kata Jibril, supaya umat kamu tidak dibebankan dengan belanja kehidupan lebih. Bayangkan kalau kita macam umat Nabi, umat dulu yang disebut, contohlah Tok Guru cerita dulu, kalau kata umat dulu sampai tinggi pokok nyok pada tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bayangkan kalau kita pun tinggi pokok nyok, badan besar. Dah badan besar, tentu nak makan nak kena banyak. Bila makan nak kena banyak, kalau selalu kita makan, selalu contoh kita makan nasi segenggam ya. Segenggam tu maknanya lebih kurang tak sampai
kita kata 10 gram ataupun 100 gram, tak sampai 100 gram ke, 100 gram lebih, ataupun kita buat orang panggil apa, kita makan sehari tu, tak sampailah orang panggil apa, beras sekilo tu habis sehari, ataupun kita kata sekilo tu kita makan, maknanya setengah kilo kot sehari. Sekilo berapa? RM2.6. Setengah kilo RM1.3. Kita makan RM1.3 sehari. Itu nasi saja dah pergi nasi ni. Cuba kalau badan sak lagu tu tuan-tuan. Makan sekali makan bukan RM2.3. Sekali makan 10 kilo. Dah badan sak. Fikir tengok 10 kilo. 10 kilo berapa? RM26 sekali makan. Fikir tu baru sekali makan, tak kira tengah hari, tak kira malam lagi tuan-tuan. Takkan nak makan nasi saja. Ayam kurang-kurang sekali makan 10 ekor. Seekor RM15. 10 ekor tak 150 sekali makan. Gaji minimum pula tak sampai 1,500 bulan. Habis tak tahu gelduk zaman tu pakai jawab dia pakai merongut hari-hari lah tuan-tuan. Awak agama hai bukan dekat agama hai, boleh rosak kita tuan-tuan, tapi Tuhan sayang kat kita. Pasal itu Tuhan bagi lemah ataupun badan kita tak besar tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, satu kemuliaan daripada Allah. Yang pentingnya bila Tuhan bagi lagu tu, itu menunjukkan bahawa kita ini orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Baik itu kesimpulan dia, hidupkan Ramadan sebab ia merupakan hadiah utama Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ramadan sampai ini, biar kita bersedia dan berazam sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan azam kita itu akan diperkenankan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai satu peringatan, terutamanya pada pagi sebelum kita sambut Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam naungan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Saya menyusun 10 jari memohon keampunan daripada Allah, kemudian kemaafan daripada tuan-tuan. Redailah saya seredha tuan-tuan, sama-sama kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut Ramadan, untuk sama-sama kita membina kekuatan dalaman kita. Untuk itu kita tunda kuliah kita dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.